Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar yang hadir pada kelas malam ni. Jadi kita mulakan kelas malam ni dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, jadi hari ini kita masuk kepada topik yang seterusnya, iaitu topik operasi set tingkatan 4. Jadi kita just nak buat ulang kaji sahaja. Jadi soalan yang kita buat ulang kaji ni berkaitan dengan kertas 2, sama ada bahagian A ataupun bahagian B. Jadi awak kena kuasai tajuk ni sebab soalan ni sangat senang. Sebab dia tak ada banyak pengiraan, dia lebih banyak kepada imajinasi. Maksudnya awak kena banyak imagine lah, kena banyak bayangkan. Okey, jadi saya terangkan dululah soalan yang pertama ni. Okey, untuk soalan operasi set, dia ada dua jenis pattern soalan. Okey, pattern soalan dia suruh kita senaraikan, dia suruh kita lukis. Dia ada banyak lah sebenarnya, tapi ada beberapa yang famous lah. Mungkin dua famous sahaja. Contohnya yang suruh lukis dengan lorek. Dua ni memang famous lah. Lorek dengan lukis. Tapi sekarang ni saya nak ajar macam mana kita nak lorekkan set yang dikehendaki. Maksudnya soalan tu akan bagi gambar. Kita je yang nak lorekkan. Okay. Ada pelajar ni dia jenis yang boleh terus lorek. Ada pelajar dia tak boleh terus lorek. Dia kena keluarkan maklumat satu-satu. Macam saya walaupun saya boleh lorek terus, tapi kalau boleh saya nak keluarkan satu-satu supaya tidak cuai. Dia senang tapi cuai. Dia senang tapi senang cuai. Jadi nak tak nak memang kena ikut cara keluarkan maklumat lah. Okay, kita kena keluarkan maklumat. Kalau tak nanti memang kita akan cuai. Memang akan ada salah. Kita tak nak salah tu. Jadi macam mana nak elakkan kesalahan tu? So awak tengok cara dia. Kita ada gambar macam ni. Ada kotak, ada P, ada Q, ada R. Okay. So ada 4 jenis bentuk lah. Satu bentuk petak dengan 3 bentuk bulat. Okay. Kita ada nama P, kita ada nama Q dan kita ada nama R. Maksudnya ada 3 bentuk lah yang kita nak fokuskan. Kita ada bentuk bulatan, 3 bentuk bulatan. Okay. Untuk yang pertama, saya nak ajar step 1, kita kena isikan nombor. Step 1 ni kita kena isikan nombor. Isikan nombor lah dalam ruang. Dalam ruang. Okay, isikan nombor dalam ruang. Maksudnya setiap ruang yang ada dalam gambar ni, kita kena isikan nombor lah. Contohnya saya letak nombor 1, nombor 2, nombor 3, 4, 5, 6. Maksudnya satu ruang tu letakkan satu nombor. Saya suka guna nombor. Kalau awak tak nak letak nombor, awak boleh letak huruf. Tapi sebabkan kita nak elakkan confuse, sebab kita kan ada PQR. PQR tu kan huruf. So kalau awak tak nak confuse, gunalah nombor. Okay, kita masukkan nombor. Satu nombor, satu ruang. Tak kisah ikut urutan atau tidak. Yang penting satu nombor, satu ruang. Sebab kita yang nak buat, bukan soalan ni yang nak. Tapi kita yang nak. Sebabkan kita nak elak cuai. Okay. Kemudian, kita ada langkah kedua. Okay, langkah kedua kita ada senaraikan. Ini kita kena belajar macam mana kita nak senaraikan unsur tersebut lah. Senaraikan unsur. Okay, senaraikan unsur ni
Maksudnya kita kena letaklah P ada berapa, Q ada berapa, R ada berapa sebab kita ada 3 huruf. Jadi kita pun buat macam ni. P, Q, R. Okey. Kita ada 3 huruf lah P, Q, R. Dan kita nak tengok ada tak simbol-simbol pelengkap macam koma atas kan. Koma atas ni ada tak lekat dengan satu huruf? Dia sebenarnya tak ada sebab dia bukannya letak dekat sebelah R. Tapi dia sebenarnya dia letak dekat sebelah bracket. Jadi tak ada lah, maksudnya tak ada. Dia kalau macam ni, P yang ada tanda koma atas, kita bolehlah tulis kat tepi dia. Kita tulis P tanda koma. Tapi sebabkan dia dalam kurungan, dia luar kurungan, dia macam ni. So tak payah senaraikan untuk ni. Okay, tak payah senaraikan. Just kita senaraikan unsur biasa sahaja. P, Q, R. Satu huruf, satu bentuk tu maksudnya awak kena senaraikan ada berapa nombor dalam tu. Contohnya, yang kita isi lah, yang saya isi dalam gambar ni, huruf P ni ada nombor 2 dengan nombor 3. Maksudnya bulatan P ni kan bentuk bulatan. Dalam satu bulatan ada 2 nombor. So kita letaklah 2 dengan 3 tu. Okay, saya pun senaraikan. Saya suka senaraikan cantik-cantik. 2, 3 macam ni. Kemudian Q. Dalam bulatan Q, kita ada 3 nombor. Kita ada nombor 3, kita ada nombor 4, kita ada nombor 5. Jadi kita pun senaraikan. Okay, kita senaraikan satu bulatan penuh. Maksudnya satu bulatan penuh ni satu huruf lah. Dalam satu bulatan ni ada berapa nombor. Kita tulis je semua. Okay, 3, 4, 5 tu. Sama juga dengan R. Huruf R ada 2. Okey, huruf R ada 2 nombor. Kita tulis nombor dia lah, nombor 5 dengan 6. Jadi, tak perlu kita buat P pelengkap ni sebab dalam soalan tak ada. Jadi, kita tak payah senaraikan untuk P pelengkap. Kita pun tak perlu buat Q pelengkap sebab dia bukannya sebelah tanda koma atas. Tapi, dia jauh sangat. Bila jauh tak payah buat. Sama juga dengan R. Dia terpisah akibat daripada kurungan. Sebabkan ada kurungan ni dia selamat. Jadi tak perlu senaraikan R pelengkap. Okey, tak perlu senaraikan. Nanti saya ajar bila kita nak kena senaraikan huruf pelengkap ni. Cuma soalan ni dia bukan, dia tak ada pelengkap Maksudnya dia tidak perlu senaraikan. Okey. Jadi kita kena buat dulu 2 langkah yang pertama ni. Langkah pertama kita kena isikan nombor macam awal-awal tadi dan langkah kedua kita kena senaraikan semula. Senaraikan semula nombor-nombor yang kita isi tadi itulah ikut bentuk. Kalau bentuk bulat lah. Kalau bentuk segitiga, bentuk segitiga. Alright. Kemudian kita jawab soalan. Tapi bila kita nak jawab soalan ni, kita kena utamakan dalam kurungan. Kita kena utamakan dalam kurungan maksudnya awak kena tengok siapa yang buat dulu. Utamakan kurungan lah sebab kita belajar kurungan kena selesaikan dulu kan. Utamakan kurungan. Jadi kita buat dalam kurungan ni dulu. Q dengan simbol kesatuan R. Q kesatuan R. Kita pun buat Q kesatuan R. Ni simbol kesatuan. Kalau awak tak hafal, tak apa. Sebab bentuk dia macam bentuk U. Kan? Simbol dia macam bentuk U. Dan kita tahu U ni maksudnya semua. Okay, U ni maksudnya semua. Semua. Sebab bentuk dia macam mangkuk. Kita letak semua benda dalam mangkuk tu. Tak kisahlah. Kita letak, contohnya kita letak jajan ke, biskut ke, gula-gula ke, semua dalam mangkuk. Jadi kita pun anggap U ni sebagai bentuk mangkuk yang kita suka letak semua benda. Semua makanan lah, semua makanan. Contoh. Okay.
Jadi bila kita katakan simbol ni adalah simbol semua atau dalam matematiknya nama dia simbol kesatuan. Kesatuan ni nama sebenar dia lah. Kesatuan. Oops. Kesatuan. Okey. Jadi maksudnya semua Q dengan semua R. Maksudnya dalam ni jawapan dia adalah semua Q dan semua R. Okey, maksudnya kena ambil semua unsur yang ada dalam Q dan R. Yang ni lah yang saya bulatkan ni. Semua yang saya bulatkan ni lah semua Q dengan semua R. Jadi kita faham jawapan Q, U, R ni maksudnya 3, 4, 5, 6. Okey, jawapan dia adalah 3, 4, 5, 6. Kita salin je balik. Cumanya nombor yang sama tu tulis sekali je. Tak perlu ulang lagi. Tak perlu pun awak buat 3, 4, 5, 5, 6. Tak payah Ambil sekali je. Jadi kita pun dapat macam ni. Kita kan ada pelengkap kan. Kita ada simbol pelengkap yang atas ni macam tanda koma. So kita pun buatlah macam ni, settle. Selesaikan dalam kurungan dulu. Utamakan kurungan. Okay. Nanti kita cerita pasal pelengkap. Okay. So bila kita dah dapat kesatuan, maksudnya kita dah dapat semua nilai yang ada dalam Q dan R ni. Jadi kita pun letaklah dalam satu kurungan tu, kita gantikan sahaja. Maksudnya kita gantikan QUR tu lah. Kita letakkan dalam bracket. Lepas tu kita salin je tanda simbol ni. Okay, tanda pelengkap ni. Ni nama dia pelengkap Nanti saya akan ajar apa itu pelengkap. Okay. Melihat dari gambar ni. Okay, melihat dari gambar semua ni, kita ada 6 nombor. Okay, pelengkap ni maksud dia selain. Okay, pelengkap ni maksudnya selain. Jadi awak boleh buat catatan. Pelengkap maksudnya selain. Selain pelengkap maksudnya selain. Okay, pelengkap tanda ni lah. Tanda koma atas. Pelengkap maksudnya selain. Jadi kalau kita tengok balik, selain nombor 3, 4, 5, 6, nombor apa yang tinggal? Cuba awak bagi tahu kat ruangan komen. Selain nombor 3, 4, 5, 6. Senang ini. Ada dua kan? Ada satu, ada dua, ada satu, ada dua, dua, satu, dua, satu, dua, satu. Okay, so memang ada dua je lah. Kita pun tulis jawapan dia 1, 2. Kita pun tulis jawapan dia 1, 2. Saya sekejap okay, saya tulis kat sini. Jawapan dia adalah 1, 2. Jadi kita pun dapat jawapan dia 1, 2 untuk satu yang penuh ni. Maksudnya untuk kesemua QUR pelengkap. Jadi kita dah selesai buat yang belakangan. Kita dah selesai QUR pelengkap. Jadi apa yang awak nak kena buat, awak just letak je anak panah ni, tuliskan 1, 2. Maksudnya awak gantikan je lah. Maksudnya jawapan QUR pelengkap ni adalah 1, 2. Okay, 1, 2. Kemudian kita akan campur balik. Kita akan sambungkan balik daripada awal sampai akhir. Kita akan habiskanlah. P, U, 1, 2. P, U, 1, 2. Berapa orang hari ni? Ramai pula hari ni Okay. PU maksudnya simbol kesatuan lah U ni maksudnya simbol kesatuan. P semua dengan 1, 2. Maksud dia awak kena gabungkan dengan unsur P. Maksudnya awak kena gantikanlah P tu dengan 2, 3 kan. 2, 3 U 1, 2. Saya tak suka betul lah lukis simbol ni. 1, 2. Okay, lepas tu kita gabungkan. So total dia dapat 1, 2, 3 lah jawapan dia. 1, 2, 3. Itu jawapan dia. Sebab apa? Sebab kita dapat kesemuanya. Kita ambil semua nombor tu. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Jadi lorekkan dia berada kat mana?
Lorikan dia berada dekat kawasan 1, 2, 3. 4, 5, 6 jangan lorik. Biarkan. 4, 5, 6 tu biarkan. So loritkan dia macam ni. Lorik lah cantik-cantik. Kalau ada lah siapa yang nak lukis tu lukis lah. Siapa yang dah print tu terus lorik lah. Itu senang. Jadi kaedah ni bagus sangat-sangat supaya awak dapat elakkan kecuaian. Tapi siapa yang boleh congak terus, mata dia tajam, terus congak. Okey, terus congak. Sebab kalau saya memang mata saya memang tajam. Cumanya saya takut cuai, saya kena buat macam ni. Okey, ni untuk elak cuai lah. Dia sebenarnya tak ada jalan kerja pun. Markah dia cuma markah lorik je. Tak ada jalan kerja. Awak terus lorik je. Cuma tengok kepada kefahaman awak. Kalau awak boleh terus congak, terus congak. Kalau awak takut salah, cuba gunakan cara saya. Sebab cara saya ni memang orang kata sangat-sangat inilah selamat untuk dapat markah. Okay, memang kita garanti lah markah tu. Cuma awak kena faham cara nak buat dia. Isikan nombor dalam setiap ruang. Lepas tu awak senaraikan. Baru awak jawab soalan. Tapi kena utamakan kurungan lah. Simbol kesatuan macam mana? Simbol U kan? Simbol U kenalah tarik semua. Campur je semua nombor-nombor yang ada tu. Tapi kalau simbol N, nanti saya bagi tahu lah macam mana dengan simbol N. Simbol terbalik, persilangan tu kan. Siapa pernah dengar perkataan persilangan, nanti saya ajar lah. Okay, saya harap awak nampak dan faham apa yang saya terangkan hari ni. Sebab yang ni senang je. Pembelajaran kita memang senang je topik ni. Okay, kalau siapa yang tak sempat salin tu awak boleh screenshot sebab saya dah nak cepat. Dah pukul 8.30. Kita ada lagi dalam 25 minit. Kalau awak tak nak screenshot pun tak apa sebab nanti pun saya uploadkan juga dalam ni Google Classroom. Sama je kan? Okay, next. Ni ada simbol pelengkap dengan tanda ni lah persilangan. Yang ni pun saya nak kena ajar macam mana kita nak selesaikan soalan ni. Cara yang samalah kalau awak nak elak cuai. Kalau saya terus dapat jawapan kan? Kalau saya dapat jawapan dia dekat sinilah kawasan dia. Tapi nanti kita check balik betul ke? Saya pun mentam je. Okay, so kita tengok balik. First, ikut step pertama. Kita kena letakkan nombor. Contohnya saya sukalah letak nombor 1 sampai berapa-berapa pun. Saya letak nombor 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ada 5 ruang lah. Maksudnya ada 5 udara. 5 ruangan udara lah. Kita letak je nombor tu. Next, senaraikan. Okay, senaraikan kita ada 3 huruf. Kita ada R, S, T. R, S, T. Nombor tak kisah, nombor ikut awak sendiri. Sebab ni tak ada jalan kerja pun. Ni hanyalah kita sendiri yang buat. So kalau berdasarkan gambar saya ni, nombor R, huruf R ialah bulatan besar. Huruf S bulatan kecil dan huruf T bulatan besar, di mana bulatan R ada 3 nombor. So nombor yang ada dalam R adalah nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Jadi saya pun tulis macam ni lah. S ada 1 nombor sebab S tu bulatan kecil. S tu bulatan kecil, kita tulis 3 lah. Kita tulis 3. Dan T ada 3 nombor. T ada 3, 4 dan 5. Jadi kita selesai. Maksudnya kita dah selesai senaraikan. Tapi ingat, kita ada lagi satu benda yang awak kena lihat dekat sini. Dalam soalan ni,
dia ada huruf R pelengkap. Ini maksud dia R pelengkap, di mana simbol pelengkap tu betul-betul duduk sebelah huruf. Dia punya simbol yang tanda koma tu betul-betul lekat sangat dengan huruf. Jadi, saya letak sebelah R ni kan R kan? Saya letak sebelah dia warna merah ni, R pelengkap. Okey, R pelengkap. Baru saya boleh senaraikan. R pelengkap maksudnya selain R. Okey, selain R. Jadi, berapakah nombor yang awak boleh nampak selain R? Okay, cuba bagi tahu dekat ruangan komen. Nombor yang berdasarkan gambar saya lah. Okey, 1 dan 5 kan? Sebab ada 2 sahajalah kawasan yang kita boleh nampak. So, kita ada 1 dan 5. Saya guna warna merah supaya awak nampak ni kawasan selain lah. Okey. Selesai. Ada tak lagi simbol pelengkap? Tak ada. Maksudnya cukup lah. Kalau S ada, S lah. Kalau tak ada, tak payah buat. Macam tu je lah. Yang mana ada buat. Yang mana tak ada, tak payah. Okey, kemudian langkah pertama selesai. Langkah kedua selesai. Langkah ketiga tinggal. Langkah tiga adalah jawab soalan. Tapi utamakan kurungan dulu. Okey, utamakan kurungan dulu. So, kita kena selesaikan S dan T. Okay, selesaikan S dan T. Saya panggil perkataan ni sebagai dan. Sebab dan ni ada huruf N. Nanti awak faham kenapa kita guna dan. Sebab dia akan berkait sangat-sangat dengan tajuk yang kita belajar minggu lepas, iaitu penakulan logik. Dan dia akan kaitkan dengan tajuk yang akan datang, iaitu kebarangkalian peristiwa bergabung. Tiga-tiga topik ni adalah adik-beradik, sangat-sangat berkaitan. Jadi awak kena faham konsep dia dan simbol dia lah. Dan simbol dia bentuk N atau simbol dia bentuk U. Bila awak sambung belajar, nanti awak akan tahu simbol-simbol ni. Memang bila awak sambung belajar, memang mereka akan gunakan simbol ni sebagai nama-nama dan dengan atau. Jadi awak semua kena tahu. Okay. Dan simbol dia N, kita panggil dia sebagai persilangan. Okay, persilangan. Tadi tu kesatuan. Okay, ini persilangan. Persilangan ni maksud dia, apakah yang sama antara S dan T? Okay, apakah unsur yang sama antara S dan T? Jadi kalau kat sini, awak lihat ada 2 huruf S dan T ni. Awak tengok unsur-unsur dia, apa yang sama memang nampak dan jelas. Nombor 3 sahaja yang sama. Jadi kita pun keluarkan S dan T ialah 3. Okay, S dan T ialah 3. Sebab nombor yang sama antara S dan T. Itu kita panggil sebagai persilangan. Okay, persilangan. Bila awak lukis gambar, ni kan bulatan. Ni persilangan tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni maksudnya dia mempunyai unsur yang sama. Itu kita panggil persilangan. Okay. Persilangan tu maksudnya accident lah ataupun terkait. Dia bersilang antara satu sama lain. Okay. Kemudian kita sambung 3 ni dengan R. 3 kesatuan R. 3 kesatuan R pelengkap. Okay, R pelengkap. Jadi awak campurkan teruslah. Awak buat 3. Okay, 3 U R pelengkap. R pelengkap ni awak tahulah ni. 15 kan? Jadi jawapan dia 135. Campur je terus. Simbol atau ni kita guna campur. Simbol dan ni kita guna darab. Nanti awak akan faham nanti masa kita belajar kebarangkalian nanti. Tu nanti saya akan advance lagi. Tapi ni kita campur je terus. 1, 3, 5. Okay, ambil 1, 5 ni. Lepas tu kita tambah lagi dengan 3. So dapatlah 135. Okay, 135 jawapan dia. 1, 3, 5. Jadi jawapan yang saya teka tadi tengah-tengah ni salah. Sebenarnya jawapan dia adalah 1,
3 dan 5 kawasan lorikan. Sebab apa? Sebab dia kata bukan R kan? Bukan R maksudnya saya tak payah pandang R. Jadi kita ambil 1 dan 5. Kemudian kita buat S dan T. S dan T adalah 3. Jadi jawapan dia 1, 3, 5. Ni cara saya congak. Maksudnya awak first awak buat teruslah. S dan T ni awak tengok, okey 3. Kemudian R pelengkap maksudnya selain daripada R, 1, 5 lah. So jawapan dia 1, 3, 5. Kalau itu cara saya. Mungkin ada cara lain lagi yang awak boleh congak. Gunalah cara yang awak rasa senang untuk congak. Tapi kalau tak pandai congak, jangan congak. Guna cara ni. Okey, tak pandai congak, guna cara ni. Untuk elak cuai. So jawapan yang tepat adalah 1, 3 dan 5. 2 dengan 4 jangan lorek. Lorek ni awak boleh guna pembaris ataupun awak color sahaja guna pensel. Nombor ni tak payah tulis pun tak apa. Tapi kalau awak nak tulis pun tak apa. Terpulang. Sebab dalam soalan, dia tak tengok pun nombor tu. Dia tengok awak lorek je. Betul ke awak lorek? Kalau betul, 2 markah. Tapi kalau salah, cacat, terus hilang markah. Maksudnya kosong lah. Saya tak ingat macam mana pemarkahan dia bagi 1 markah. Sebab apa? Ada atas sebab tertentu lah. Okay, jadi itu cara kita jawab simbol persilangan dan cara kita jawab simbol kesatuan serta kita menyelesaikan masalah pelengkap. Jadi 3 benda ni ada dalam tajuk lorek-kan. Awak kena faham cara nak melorek set. Okay, jadi simple je. Cara dia sangat simple dan santai sangat. Okay, setakat ni semua boleh bawa kan sebab saya ajar pun baru 2 soalan. Ada kalau awak rasa faham, tuliskan faham lah dekat ruangan komen. Okay. Kita habiskan. Ada lagi 2 soalan. Saya harap sempat lah Okay. So, untuk soalan C sama juga. Cara yang sama macam tadi. Kita terus je letak nombor ni letak nombor kecil-kecil sikit sebab kita punya ruang pun sempit. So, letak kecil-kecil. Jadi kita ada 6 ruang. Kemudian IJH, HIJ. Kita senaraikan huruf HIJ. Tak kisahlah awak ikut urutan atau tidak Yang penting awak senaraikan. Kalau awak tak nak buat simbol curly bracket ni pun tak apa. Just saya suka buat sebab nampak cantik lah sikit sebab kita pun belajar operasi set. Jadi kita pun kenalah buat simbol ni kan. Nak praktis tangan. Okay. So huruf H kita ada 4, 5, 6. Okay, huruf H kita ada 4, 5, 6. Awak boleh tengok bentuk bulatan H. Okay, bentuk bulatan H tu ni bentuk dia bulatan. So ada 4, 5, 6. I pula bulatan kecil sikit, tak adalah kecil sangat. Okay, dalam bulatan I ni ada nombor 3 dan 4. So saya pun tulis 3 dan 4. Okay, J
J ni bulatan besar. So J bulatan ni macam ni. Kita ada 4 nombor. Banyak. Okay, kita ada 4 nombor. So kita ada 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Okay, next kita ada pelengkap I. Awak boleh tengok dekat soalan C ni, kita ada pelengkap I. Jadi pelengkap I ni kita tulis kat sebelah I. Saya suka tulis kat sebelah dia. Menunjukkan selain daripada I. Kalau selain daripada I, saya suka guna jari saya untuk tutup nombor I ni supaya saya nampak nombor yang tinggal. Jadi nombor yang tinggal sekarang adalah 1, 2, 5, 6. Ada 4 nombor Nombor yang tinggal ni ada 1, 2, 5, 6. Selain I. Jadi kita pun tulis 1, 2, 5, 6. Tak semestinya dia hanya ada 2. Dia mesti ada banyak. Ataupun dia mungkin ada 1 sahaja. Mesti ada mesti ada. Okay, so kita tengok lagi cara nak selesaikan soalan ni. Ni tak ada kurungan tau. Kalau tak ada kurungan, kita straightforward je. Kiri ke kanan lah. Maksudnya kita mulakan depan dulu. I pelengkap dan J. Okay, I pelengkap dan J. I pelengkap dan J, apa yang sama? Okay, I pelengkap dan J, saya suka guna kaedah bulat-bulat. Maksudnya kita bulatkan yang sama. Okay, nombor 2 sama. Nombor 5 sama. Okay, jadi kita ada 2 nombor yang sama antara I pelengkap dan J. Kemudian, apa yang sama pula antara 2 dengan 5 tadi dengan H? Apa yang sama antara 2 dan 5 dengan H? Jadi nombor 5 sahaja yang sama. Okay, maksudnya nombor 5 yang sama, maksudnya saya guna warna purple lah. 5 sahaja yang sama. Jadi warna hijau ni saya boleh padam. Saya dah nampak dah nombor yang sama hanyalah nombor 5. Okey, jadi kawasan dia, kawasan lorikan dia adalah di nombor 5. Kecil je lorikan dia. Okey. Macam tu je lah. Sebab tu saya cakap, ada konsep permarkahan dia. Kalau awak salah sikit pun, mungkin dia tolak 1 ataupun mungkin awak dapat kosong. Jadi kalau boleh kita tak naklah dapat kosong kan. Ataupun kalau boleh kita nak dapat full mark. Sebab soalan ni memang dia akan keluar 2 soalan. Dia keluar macam ni lah. Contohnya soalan bahagian A, dia keluar soalan 7. Lepas tu soalan 7 ni dipecahkan kepada A dan B. Satu soalan 2 markah. Ataupun satu soalan A tu 1 markah, kemudian B tu 2 markah. Jadi totalnya ada 3 markah. Ada yang buat macam tu. Sebab ikut format lama KBSM. Tengoklah kepada soalan bahagian A, bentuk dia mesti lorik. Kadang-kadang selain daripada lorik, dia suruh awak senaraikan. Bila awak nak tahu senaraikan, cara dia sama je macam ni. Ni cara kita senaraikan. Sebenarnya yang saya ajar awak, bukan ajar setakat lorik sahaja. Tapi kita ajar macam mana nak senaraikan. Nak senaraikan tu, awak lihat. Satu bentuk ada berapa nombor. Kan? Itu kalau kita yang letak nombor. Kalau soalan tu yang letak nombor, awak senaraikan nombor yang ada dalam soalan tu. Lagi senang. Sebab soalan tu dah ada nombor. Senaraikan ni memang best. Awak tengok gambar, bentukkan dia macam mana, senaraikan balik. Okay. Last, soalan D. Kita lihat lagi sikit soalan yang terakhir untuk sesi 1. 1, 2, 3, kecil yang 3 ni. 3, 4,
5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, setiap ruang ni saya dah isikan. Kan saya cakap tak semestinya bentuk bulat dan petak. Mesti ada bentuk segitiga. Bentuk segitiga pun main peranan. Sebab dia pun bentuk 2 dimensi. Okey. Macam biasalah. Senaraikan. Oops. Cekkan data saya habis tadi. Sebab tak ada nampak wifi kat sini. Terkejut juga saya. Okey. So A ni bentuk dia segitiga kecil. Kecil lah sangat. Okey, 2, 3. Okey, jawapan dia 2, 3. Bentuk A. B bentuk dia 3, 4, 5. Bentuk petak. So awak pun tulis 3, 4, 5. Kalau awak tak nak buat curly braces ni pun tak apa. C bentuk dia bulat. Just letak nombor bulatan tu 5 dan 6. Okay, B pelengkap maksudnya selain daripada B. Saya betul tulis ni. Selain daripada B, 3, 5, 4, 5 tu 1, 2, 6 lah kan. 1, 2, 6. Sebab selain daripada 3, 4, 5. Okay. Jadi, apa yang awak nak kena buat adalah, selesaikan. A semua B semua C. A semua dengan B pelengkap, semua dengan C biasa. Jadi awak ambil 2, 3, campurkan dengan B pelengkap, campurkan dengan C biasa. So awak baca macam mana tau? Awak bulatkan semua. Okay, bulatkan semua yang saya highlightkan ni. Okay, maksudnya kita bulatkan A, kita bulatkan B pelengkap, kita bulatkan C. Kemudian kita tulis jawapan dekat bawah dulu. 1, 2, 3, 5, 6. Kan? 1, 2, 3, 5, 6. Maksudnya ikut urutan lah, ikut urutan. Nombor 4 dia tak ada. So lorikan dia pada semua kecuali 4. Okay, lorikan dia semua pada ni kecuali 4 So 1, 2, 3, 5, 6. Lorik lah sekali macam ni. Teruknya saya lorik. Okay. Putihkan 4 tu. N tu kan? Macam ni lah. 2, 3. 2, 3, 1, 2, 6. 5, 6. Okay. So far memang okay. Saya harap semua boleh buat lah. Soalan yang ni kalau keluar bahagian A jangan tinggal. Ke mana buat? Okey, itu sahaja penjelasan berkenaan dengan cara kita nak menyenaraikan unsur-unsur dalam operasi set, cara kita nak memahami persilangan set, kesatuan set dan cara kita nak melorikkan set. Jadi ada 4 perkara yang awak belajar pada sesi yang pertama ni. Saya harap awak dapat manfaat untuk kelas sesi pertama. Jadi untuk sesi yang kedua, kita akan buat lagi susah lah. Ni senang sangat ni. Kan? Sampai bosan. Nanti kita tengok soalan nombor 3 ni, susah je. Ni saya nak explain lah sebab yang ni mungkin keluar dalam bahagian B. Kita tak nak tinggal 10 markah, 9 markah Banyak markah ni. So kita nak tengok pada sesi kedua nanti. Jadi saya nak awak ambil kehadiran untuk kelas ni.
isikan kehadiran dalam Google Form yang saya letakkan dalam Google Meet. Jangan lupa. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi pada sesi yang kedua.